Okey, kamu masih ingat lagi ni ya? Yang mana saya telah terangkan pada kamu tadi mengenai segitiga ni, segitiga PVT ni. Okey, segitiga PVT ni sebenarnya sangat pentinglah untuk kamu hafal dan ingat sebab apa banyak kegunaannya dalam hukum mengenai gas. Okey, P V, bawah dia ada T, buat segitiga macam ni. Okey. Apa kegunaannya bila mana kamu nak ingat hukum Boyle, kamu tutup bawah. Nak ingat hukum Charles, tutup P. Nak ingat hukum satu lagi ni yang kita bakal belajar ni, kamu tutup V. Jadi kamu tahulah bahawa P ni tekanan berkadar terus dengan isi padu kan. Mana kamu gunakan ni senang nak ingat dia punya nak ingat dia punya rumus kan. PV ini V per T kan. Okey, jadi kita pergi ke last kali, iaitu kita nak tengok kaitan antara suhu dengan tekanan. Apabila meningkatnya suhu, maka tekanan juga akan meningkat. Kan? Di mana diterangkan dalam mengenai tayar tadilah. Bila kamu naikkan suhunya, maka tekanan dia juga akan meningkat. Jadi yang keluarkan rumus mengenai kaitan antara suhu dengan tekanan adalah nama dia Joseph Louis Gay-Lussac. Okey, kita tengok sikit penerangan mengenai graf ni. Okey, graf P melawan kosong, graf P melawan suhu menunjukkan bahawa tekanan gas bertambah secara linear apabila suhu gas itu dinaikkan. Pada suhu kosong Celsius, molekul gas masih bergerak dan gas itu mempunyai tekanan. Pada suhu negatif 273, yang ini apabila suhu sifar mutlak. Suhu sifar mutlak ni pada masa ni molekul gas tidak lagi bergerak dan tidak lagi berlanggar dengan dinding. Jadi pada masa itulah, sebab itulah kamu tengok kalau dalam graf ni dia letak ni sini Kelvin syarat kena sini kena Kelvin. Unit dia Kelvin, yang mana kalau kosong Kelvin tu maksud negatif 273. Pada masa ini kamu akan dapati bahawa zarah-zarah gas tidak lagi bergerak, jadi menyebabkan dinding-dinding tidak berlaku tekanan, tidak berlaku apa-apa daya, menyebabkan pada masa ini pun tekanan adalah kosong. Okey, graf P melawan T bagi suatu gas ialah satu garis lurus yang melalui titik asalan. Hal ini menunjukkan bahawa tekanan gas berkadar terus dengan suhu mutlak. Okey, jadi kita dapat keluarkanlah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac ni menyatakan bahawa tekanan adalah berkadar terus dengan suhu mutlak bagi suatu gas berjisim tetap dan isi padunya pula adalah dimalarkan. Sebab dalam eksperimen ada yang kita malarkan, dan daripada eksperimen Gay-Lussac ni dia beritahu bahawa isi padu kena malar, jisim gas pun kena malar. Okey, jadi kamu akan dapati P sama dengan berkadar terus dengan T, maksudnya tekanan berkadar terus dengan suhu. Jadi kita terbitkan macam ni, wujudkan pemalar. Jadi bila mana kamu nak dapatkan pemalar sahaja, P bahagikan dengan T, maka suatu gas mengalami perubahan tekanan dan suhu daripada keadaan 1 kepada keadaan 2. Jadi contohnya kamu ada contoh pada contoh yang sebelum ni lah, kamu ada bekas yang mana tekanan sekian-sekian, suhu sekian-sekian. Bila kamu naikkan suhunya, apakah terjadi pada tekanannya kan? Jadi kamu gunalah rumus ini. Okey, jadi kamu dah tahulah inilah kegunaan segitiga tadi. Kamu tutup V tu, kamu tahulah apa hubungan antara P dengan T. Okey. Okey, rajah 4.3 menunjukkan suatu gas berjisim tetap dipanaskan pada isi padu malar. Apabila suhu gas dinaikkan, tenaga kinetik purata molekul bertambah, iaitu molekul-molekul bergerak dengan laju yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, isi padu gas tidak berubah. Kadar pelanggaran molekul gas dengan dinding bekas bertambah.
daya per unit luas pada permukaan dinding bekas turut bertambah. Dengan itu tekanan gas pun juga akan bertambah. Jadi kamu nampak sinilah bila mana kamu tetapkan suhu isi padu ni. Ini syaratnya kamu jangan alih-alih lah ni. Bila kamu alih ni maka isi padunya akan berubah. Jadi kita tetapkan, bila ditetapkan kamu akan dapati bila dah naikkan suhu ni, zarah-zarah ni akan bergerak dengan lebih cepat. Jadi dia akan menghentam dinding ni dengan lebih kuat. Jadi tekanan pun akan naik. Okey, kita pergi kepada soalan lah. Kepada soalan, contoh macam mana nak pakai rumus yang telah dibagi tadi. P1 bahagi dengan T1 sama dengan T2 sama dengan P2 bahagi T2. Okey, gas di dalam sebuah silinder keluli tertutup mempunyai tekanan 100 kPa pada suhu 25 Celsius. Berapakah tekanan gas itu apabila silinder dipanaskan pada suhu 52 Celsius? Jadi kamu guna rumus ni lah. Pada keadaan pada permulaannya, okey, tekanan sekian-sekian 180, suhunya 25 Celsius. Bila mana kamu ubah suhu daripada 52, berapakah terjadi pada tekanan dia? Dengan syarat nak guna rumus ni, kamu kena tukarkan kepada unit Kelvin. Kenapa kena tukar unit Kelvin? Sebab Gay-Lussac ni dia membuat rumus ni menggunakan unit Kelvin. Jadi kamu kena juga guna unit Kelvin, barulah kamu akan memberikan bacaan yang betul. Okey. Begitu juga menyelesaikan masalah melibatkan tekanan, suhu dan isi padu. Satu gas berjisim tetap dengan menggunakan rumus dari hukum-hukum gas. Jadi tadi kamu dah pelajarilah ketiga-tiga hukum tu. Mana kamu dah tengok Gay-Lussac, kamu dah tengok Charles, kamu dah tengok Boyle. Sekarang ni kamu tahu dah P, V, T. Jadi macam mana nak pakai? Tengok pada soalan. Okey, gambar rajah 4.8 menunjukkan sebuah picagari dengan muncungnya ditutup. Udara di dalam picagari mempunyai isi padu 7.5 cm. Sentimeter padu, tekanan 105 kPa. Udara dimampakkan pada 2.5 cm padu. Okey, apakah yang kamu nak pakai? Hukum apa? Bila mana tekanan adalah dengan isi padu, kamu nak guna hukum apa? Jadi ingat yang pada mula-mula kamu pelajari tadi apa dia? Kamu pelajari apa dia tadi? Boyle kan. Jadi kamu boleh gunakan hukum Boyle untuk menerangkan keadaan ini. Okey, untuk menjawab soalan ni kenalah pakai hukum Boyle. Sebab apa? Sebab dia ada kaitannya antara tekanan dan isi padu. Okey, jadi kamu tahulah lepas ni, apabila sesuatu soalan tu berkaitan dengan tekanan dan isi padu, maka kamu kena guna hukum Boyle. Kalau soalan tu berkaitan antara isi padu dan juga suhu, maka dia adalah untuk jawab untuk hukum Charles. Jika soalan tu berkaitan antara tekanan dan suhu, kita kena guna pakai Gay-Lussac. Jadi dengan syarat kamu nak pakai Charles, dengan kamu nak pakai Gay-Lussac ni punya rumus, sila tukarkan dulu unit temperature kamu tu daripada Celsius kepada Kelvin. Okey. Kita dah habis dah lah bab haba. Kita dah habis dah mengenai bab haba. Saya dah terangkan kamu semuanya mengenai keseimbangan terma, muatan haba tentu, haba pendam tentu dan juga hukum gas. Jadi saya harap kamu banyakkan buat latihan, dan saya pun akan sentiasa bagi kamu latihan untuk kamu cuba-cuba jawab. Dan kita kalau ada masa kita akan bincangkan. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan saya kena habiskan banyak lagi ni. Kita sama-sama lah nak kena habiskan banyak lagi nota-nota ni sebelum kita nak menjawab SPM yang sebenarnya lah. Pada harapan saya kamu akan terus membuat latihan.